untuk kita sebab dia boleh jadi sumber bahan mentah kita. Contohnya banyak dalam boleh digunakan dalam bahan perindustrian, perumahan, and tambah-tambah perabot. Contoh kayu-kayu yang kita akan guna adalah kayu meranti, kayu jati, kayu balak, kayu cengal, macam itulah. Okay, seterusnya, hutan ni penting sebab dia jadi tempat habitat flora and fauna untuk tumbuhan dan haiwan lah. Okay, contoh haiwan-haiwan yang ada dekat hutan, harimau, gajah, rusa. Okey, kalau tumbuh-tumbuhan pula macam pokok rafflesia. Okey, so kita kenalah jaga hutan ni sebab kita nak bagi generasi yang akan datang untuk dapat tengok pokok flora and fauna ni yang jarang-jarang kita tengok dekat keliling rumah kita. Macam rafflesia mana ada dekat tepi rumah kan. So nanti in the future cucu-cucu kita boleh tengok pokok-pokok tu mesti lagi sebab haiwan-haiwan macam harimau, gajah, rafflesia kan macam sekarang ni kan macam dah berlaku macam pupus-pupus kan. So kita pentinglah untuk kita jaga hutan ni. Okey, seterusnya boleh bagi keseimbangan ekosistem lah dekat bumi sebab tumbuh-tumbuhan dekat hutan dia boleh serap karbon dioksida, so boleh mengurangkan kepanasan dekat bumi lah. Dia boleh di samping itu macam dia boleh mengurangkan bencana alam lah, contohnya macam hakisan tanah, banjir, kemarau, macam tu. Okey, seterusnya hutan ni penting juga sebab nak jadi tempat tadahan hujan semula jadi untuk tumbuh-tumbuhan dengan haiwan. Okey, tumbuh-tumbuhan ni dia boleh mencengkam tanah supaya macam tak berlaku lah tanah runtuh. So dapat menahan hakisan tanah daripada berlaku. Khazanah hutan. Apa itu khazanah hutan? Khazanah hutan ialah perkara yang tinggal di dalam hutan tersebut. Sebagai contoh, tumbuh-tumbuhan, haiwan dan juga bunga. Hutan merupakan khazanah alam yang amat ternilai, yang amat tinggi nilainya kepada masyarakat dan juga kepada negara kita. Dan juga khazanah juga memberikan pelbagai impak yang positif kepada kita. Manusia memerlukan hutan untuk bernafas. Maksud saya, manusia memerlukan pokok untuk bernafas. Khazanah hutan seperti pokok, khazanah hutan seperti bunga rafflesia, haiwan seperti harimau putih sudah hampir pupus di negara kita. Sebagai contoh lagi, terdapat spesies pokok balak pernah dilaporkan sudah pupus di dunia ini. Pokok ini dari kumpulan kayu keras sederhana dan kumpulan damar sebelum ini hanya ditemui di Simpan Bukit Go, Kuantan, Pahang pada tahun 1963. Kini ditemui di Hulu Besut di Jetih, Terengganu pada Ogos 2014. Pokok ini dijadikan sesuai untuk dijadikan sebagai minyak wangi. Dapat diceritakan di sini, khazanah hutan amat penting bagi setiap manusia di dunia ini. Itu saja. Akibat daripada pembakaran hutan. Apabila hutan dibakar, haiwan akan kehilangan tempat tinggal. Contohnya macam haiwan seperti ular. Dia kena keluar daripada habitatnya disebabkan oleh tiada makanan. So bila dia keluar daripada habitat dia ni, dia akan kacau, dia akan pergi ke tempat tinggal manusia lah. Lepas tu banyaklah masalah bila dia datang.
Lepas tu seterusnya, ekonomi akan terganggu. Hal ini kerana pembakaran pokok-pokok yang membawa kepada hasil pada negara seperti jati, merbuk. Macam kita tahu pokok jati dengan merbuk ni kita boleh ekspor kan, nak buat produk macam kerusi semua tu. Kalau macam dia dah tak ada, macam sayanglah kepada ekonomi, sebab dia salah satu kan. Selain itu, kita juga akan menyebabkan berlakunya pemanasan global, berpunca daripada pembakaran hutan. Lepas tu kehilangan punca pendapatan kepada pengusaha durian atau penuri getah. Macam kita tahu, untuk penuri getah ni diorang memang akan masuk hutan, diorang akan turi getah. Lepas tu kalau macam kita ni terbakar, kesianlah diorang nak cari punca rezeki Lepas tu pembakaran hutan ni juga boleh menyebabkan kawasan itu tandus. Maksudnya dia dah tak boleh nak tanam lagi pokok-pokok baru untuk memelihara. Hutan paya bakau merupakan hutan yang paling awal kita jumpa dekat pesisir pantai yang terdiri daripada pokok-pokok bakau dan ada tanah yang lembap. Pertama sekali, dia merupakan tempat membiarkan kehidupan laut. Jadi sebelum ikan-ikan membesar, dia akan bertelur dekat kawasan paya bakau. Jadi dekat situ kawasan main dorang, kawasan makan dorang sebelum dorang membesar dan pergi ke laut. Bila kita tak ada hutan paya bakau, tempat-tempat ikan ni untuk membesar tak ada. Jadi kita dah tak ada sumber makanan laut. Kepentingan paya bakau pula, dia boleh menyerap karbon sebanyak 2 kali ganda daripada hutan-hutan biasa sebab dia punya tanah lembap tu. Walaupun dia cuma ada 30% populasi dekat muka bumi ni, tapi dia boleh menyerap 2 kali ganda karbon yang kita hasilkan. Yang terakhir sekali adalah hutan hujan tropika. Hutan hujan tropika merupakan jenis sistem eko yang wujud secara kasarnya dalam garis lintang 28 darjah utara atau selatan garis khatulistiwa, dalam zon khatulistiwa antara garisan sertan dan garisan jadi. Sistem eko ini mengalami suhu purata yang tinggi dan sejumlah besar hujan. Hutan hujan boleh didapati di Asia, Australia, Afrika, Amerika Selatan, Amerika Tengah, Mexico dan kebanyakan kepulauan Pasifik. Caribbean dan Lautan Hindi. Dalam pengelasan BMO, tabung kehidupan liar sedunia, hutan hujan tropika sering dianggap sebagai jenis hutan basah tropika atau hujan daun lebar lembap tropika, dan mungkin juga dirujuk sebagai hutan hujan malau hijau. Langkah-langkah pemeliharaan dan peliharahan hutan. Pertama, mewartakan hutan simpan. Hutan merupakan warisan semula jadi yang berharga dan perlu dilindungi. Pembalakan, pemburuan dan sebarang pembangunan tidak dibenarkan di kawasan hutan simpan. Yang kedua, mewujudkan taman negara. Contohnya Taman Negara Endar Rompen dan Taman Negara Nia. Yang ketiga, mengawal kegiatan pembalakan haram. Pembalakan haram diawasi melalui udara menggunakan helikopter dan gambar udara. Pembalak haram yang ditangkap dikenakan tindakan undang-undang seperti denda atau penjara. Yang keempat, pendidikan alam sekitar. Pendidikan alam sekitar bertujuan untuk menanam rasa prihatin masyarakat terhadap hutan. Antara mata pelajarannya ialah kajian tempatan, geografi dan sains. Langkah yang kelima, kempen alam sekitar. Badan bukan kerajaan NGO seperti MNS dan WWF perlu memegang peranan aktif dalam menyedarkan masyarakat melalui aktiviti seperti kempen, ceramah dan seminar.